Welcome to Fresh Talk. Hai, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi korang. Hari ni bersama saya Nur Maria Johnston di Fresh Talk The Podcast, aka Perbualan Segar. Okay, hari ni topik yang sangat best juga, I rasa ada related dengan I juga. Hari ini kita akan bincangkan tentang seorang makeup artist, tapi bukan perempuan, tapi lelaki. Macam mana penerimaan orang-orang di luar sana dengan makeup artist lelaki. Okay, banyak yang kita tengok lah dekat social media, and banyak kita tengok orang bincangkan, tak perlulah ambil makeup artist lelaki, tak sesuai untuk make upkan pengantin perempuan dan sebagainya. So I pun ada pendapat I sendiri. So ada jugalah isu, bukanlah isu dia isu makeup artist lelaki ni sebenarnya dia tak adalah serius sangat kan, tapi adalah orang petikai-petikaikan dan bincangkan dekat social media. So ada satu social media ni ada satu statement lah. Dia kata macam ni: musim majlis perkahwinan dah tiba, jangan guna hikmat pondan sebagai juru makeup pengantin perempuan, mungkar dan maksiat, katanya. Okay, and ada orang lah reply to the status. Dia kata sekarang ni MUA perempuan dah bersepah, but kenapa nak cari yang pondan juga, sedangkan terang-terang pondan itu bukan muhrim, sebab asalnya memang lelaki walaupun sangat perempuan. Nak cantik pun jangan sampai melanggar hukum, katanya. Okay, so ada juga yang reply lagi. Dia kata punya ramai makeup artist perempuan, kenapa nak juga hire lelaki? Itu yang kita nak persoalkan hari ni. Kenapa ramai je makeup artist perempuan, tapi kenapalah sekarang nak juga makeup artist lelaki? Okay, so kita akan bincangkan. Jom. So bukan I dengan you je tau nak bincangkan perkara ni. I ada rakan makeup artist I bersama dengan I hari ini. Nama dia Syahari Amin. Hai. So adakah ini kau punya first podcast? Yes. Oh wow. Aku sila je lah. Aku sila je lah. Senang Selesakan diri kau. Okay. Okay. So kau dah dengarkan topik tu. Dah. Actually I kenal Syahari Amin daripada 2016. Okay, dah lama dah. Ya, betul. Masa tu Almost 11 tahun lah. 11 tahun. Lebih 11 tahun lah. Oh, lama juga kan kita kawan. 10 tahun lah. Macam mana kau boleh dapat aku? Macam mana kau boleh rapat dengan aku? Macam mana kau boleh dapat dengan aku? Okay, so kan dulu aku ingat masa 2016 aku dah 30 lebih lah. Kau masa tu baru 20 lebih lah. Ya, hari tu time tu aku 24 rasa. 24, 25. Dia dah tahu dah umur kau berapa. Dia orang dah tahu dah umur kau berapa. Ya. Apa pula? Okey lah, betul lah. Dalam macam tu lah. Kau lebih kurang macam tu. confused dengan umur kau pun sekarang? confused dengan hidup aku sekarang ni. Kau dah nak rosakkan program sekarang ni. Sekarang ni macam aku pula rosakkan program orang. Okay. So masa tu kau start dulu sebelum aku. Aku Is it? ingat lagi, yes. Kau start dulu. So kau kena hormat sini lah. Kau kena senior hormat aku lah, sini walaupun kau muda lagi daripada aku. Aku kena hormat kau lah, kan. Okay, so masa tu kan aku ingat lagi masa aku kecil-kecil dulu kan. Kenapa kecil lagi? Tak, masa sebelum-sebelum tu lah. Kecil-kecil dulu. Aku ingatkan masa kecil kau aku tak wujud masa kecil kau tu. Okay. Masa aku kecil-kecil dulu, kalau aku pergi kenduri kahwin ke kan, aku suka tengok pengantin perempuan tu di make upkan tau. So aku macam kalau cousin aku ke kahwin aku, makcik ke, tak kisahlah siapa-siapa kahwin, aku akan duduk kan. And makeup artist tu masa tu kita panggil mak andam tau. Lelaki.
So masa tu memang makeup artist lelaki lah, kita panggil Mak Andam tau. Mana-mana Pak Andam lah. Pak Andam Pak Andam mana ada orang panggil Mak Andam. Mak Andam tu perempuan ke? Aku Tapi rasa dulu tak adalah orang macam rabun dengan lelaki dengan perempuan. Tak, masalahnya aku ingat dia panggil yelah Mak Andam ke Pak Andam, okey lah, tak okey kisahlah. lah. Tapi sebanyak-banyak wedding aku pergi, semua lelaki yang make up kan. Jarang yang aku nak tengok seorang perempuan. Kalau ada tu mungkin ada lah, tapi mungkin sebab aku punya cousin semua bla-bla KL, bla bandar kan. Dekat kampung mungkin banyak lah Mak Andam kan. So masa tu aku tak ada rasa macam salah ke lelaki tu make upkan perempuan. And then mak-mak pun tak kisah anak tu di make upkan oleh lelaki kan. And then ada yang teman, orang panggil apa, pengapit teman dia kan, macam tu. So masa tu mungkin tak boleh nak kupaskan lah sebab tak ada social media. Sekarang ni ada social media. So bila aku join 2016, banyak perempuan makeup artist, and then ada juga lelaki ramai juga. So sekarang lagi ramai aku rasa. Ya, betul. Kau rasa lagi ramai aku lelaki? Aku rasa benda yang sama juga. Sekarang ni banyak generasi baru yang aku rasa like macam lagi ramai lah lelaki. Cuma kadang-kadang tu ada yang setengahnya yang pergi bermakeup juga, something like that. Mungkin apa orang kata, penerimaan orang tu like macam lelaki normal, lelaki yang tak normal. Senang cerita macam lelaki tak normal lah. Bukanlah tak normal, macam dia orang kata pondan lah. Pondan lah. Kan? Macam tu kan. Maknanya dia bermakeup lah. Lelaki yang bermakeup. Aku rasa memang dah banyak lah benda macam tu menyebabkan orang mempertikaikan benda-benda macam tu. Ya, tapi kita banyak juga senior-senior makeup artist lelaki. Aku tak nampak pula diorang bermakeup. Mungkin kau banyak jumpa lah sebab kau banyak kerja tabir, belakang tabir, fashion show kan. Tapi macam aku banyak makeupkan pengantin, aku banyak tengok makeup artist lelaki, senior-senior kita, kawan-kawan kita pun tak bermakeup. Betul. Tapi kalaulah kau pergi makeup kan pengantin kan, siapa yang selalunya ada dalam bilik tu? Engkau lelaki ni, perempuan tu perempuan lah. Biasanya kalau akulah make upkan orang, pengantin lah, especially pengantin, aku akan minta salah seorang daripada family dia kena ada dekat dalam bilik. Okey. Tak atau kisahlah. pengapit lah. Tak kisahlah. Pengapit ke, adik-beradik ke, macam adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki ke, ataupun mak dia ke, duduk je dekat dalam Kena tu. ada. Kena ada at least seorang. Okay. Bukan aku dengan dia sahaja. Yeah. Sebab aku rasa like macam itu adalah salah satu benda yang macam patut adalah. Ya, patut amalkan lah. Sebab kita tak nak timbul fitnah ke ke kan. And then satu lagi, macam fotografer biasanya dia orang akan sampai sejam selepas kita make up sebab dia naklah nampak tutup cacat celah dia sikit ke apa kan. Bila cakap pasal fotografer, videografer, lelaki juga kan? Lelaki juga. Dia tak ada pun macam itulah aku macam pening juga sebenarnya. Aku pun nak menghuraikan benda ni kan. Sebab korang kena faham tau, fotografer, videografer pun bersama pengantin perempuan dalam bilik sebab diorang nak ambil gambar baju, gambar kasut, gambar cincin. So banyak melibatkan lelaki sebenarnya. Betul. Tapi banyak juga lelaki makeup artist sekarang pakai glove bila nak make up kan. Lagi satu, diorang tak adalah macam kalau macam perempuan bertudung, tak adalah kita sampai-sampai dia pakai dia free hair. Mestilah dia pakai anak tudung, pakai tudung yang dia nak dia bukan pakai tudung yang dia nak pakai untuk wedding dia pakai tudung yang lain lah tapi same colour, something like that. Betul. Bagus jugalah macam tu. Dia tutup juga. Kita tak adalah macam nak dedah ke apa kan. Betul. Tapi yelah, perspektif orang kita tak boleh nak. Betul. Tapi kau pernah tak tanya pengantin kau macam, kenapa you ambil makeup artist lelaki? Ada tak? Kau pernah ada tanya? Aku pernah tanya juga. First question aku dekat setiap pengantin aku adalah, aku akan tanya dia, macam ni you jumpa I? Okay. Lepas tu dia orang selalu cakap like macam daripada Instagram. Sebab dia orang selalu tengok kita punya profile kan. Daripada itu je lah
tempat Sumber. yang sumber orang tengok kita punya ni lah hasil kerja. And then satu lagi mulut ke mulut. Macam contohnya macam kakak engkau kahwin, dia panggil orang ni. Lepas tu dia suruh adik kau pula ambil lah panggil Syahri Amin Syahri tu. Amin. Make Lepas up tu macam best, tu meletup, cantik. Make up kan artis, sana sini selebriti. Ambil lah dia di meletup. Macam tu lah. Tambah lagi sikit. Tambah lagi. Dia make up wow kan. Dia make up kan siapa? Apa Sanda? Apa Sanda? Sheila Rosli punya adik kau make up kan tadi? Anak menantu. Siapa nama dia? Elisha Sanda make up kan. Siapa lagi? Siapa Nabila Razali. Lagi? Janganlah. Aku ni pemalu sebenarnya. Waklu kau pemalu. Cerita dia macam apa tadi soalan tu? Recommendation lah. Recommendation. So bila orang dah selesa dengan hasil kerja kita, dengan kita punya services, so diorang akan share lah dekat daripada kawan-kawan lah, daripada makcik-makcik saudara, daripada berapa generasi macam tu kan. So macam benda tu tak ada isu dah sebab trust. Lepas tu ada orang lain yang boleh jadi saksi. Betul. Mengatakan kau jaga adab dengan kau punya kelakuan. Dan satu lagi kan sekarang pun bukan sekarang, daripada dulu pun diorang ni ada yang pengantin perempuan dia akan bagi tahu macam nanti esok datang boleh tak pakai glove. Dia highlight benda tu. Dia highlight benda tu. Sebab dia ada kata awareness. dia nak ada ais mayang. Benda tu aku rasa macam kita faham lepas benda tu. Lepas tu kita pakai brush kita pakai brush. Kita tak pakai tangan. Tak pakai. Kalau dia dah mention macam tu, so kita tak ada lah prep muka pengantin pakai tangan, pakailah brush. Sekarang pula brush pula semua elok-elok yang boleh untuk liquid, untuk ni semua kan. So dah tak ada orang kata macam satu kesusahan lah untuk makeup artist untuk menyentuh wajah pengantin. Something like that. Betul. Setuju? Dan aku pernah juga kalau macam contohnya lah kan, masa contoh dia ambil nikah. Okay. Time sanding Okay. Aku akan tanya pengantin lelaki. Okay. Saya nak minta izin untuk sentuh muka pengantin perempuan. Aku akan cakap benda tu. Aku akan tanya dia macam, boleh tak macam ni? Boleh tak sambung make up? Bagi izinkan saya untuk buat benda ni. Dia izinkan, dan aku teruskan lah. Bagus ni kau. Aku cubalah untuk jadi yang terbaik. Tiba terbaik. Kata. Yelah sebab yelah. itu adalah salah satu benda yang dia aku rasa bukan apa, itu dia macam service kau, value service kau. So bila kau beradab, bercakap macam tu semua value of service lah. Betul. So memang benda yang patutlah kita contohi and amalkan macam tu. Tapi zaman sekarang lelaki make upkan pengantin lelaki pun bahaya juga. Seram. Seram dek. Itu belum pernah lagi lah yang terjadi. Tapi dengar-dengar cerita ada pernah terjadi. Benda tu ada kot. Mungkin lah. Tapi buat masa sekarang ni pengalaman aku buat masa sekarang ni tak ada lagi lah. Yelah. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada lagi lah. Aku tak adalah servis benda lain kan. So aku takut benda tu terjadi. So macam better tak payah, buat relax sebab je. Zaman sekarang ni zaman yang senang, easy access orang kata. Orang makin berani. So kalau aku masuk kau easy access. Senang kau dapat. Abah yang tu selok-selok. Kan. So sekarang ni, zaman sekarang ni macam aku cakap easy access kan. Okay. Aku cuba. So bila lelaki dengan lelaki pun kita kena was-was. Perempuan dengan perempuan pun kita kena was-was. Dan sekarang ni pun bukan perempuan saja yang takut untuk kalau pergi mana-mana ke apa kan, kalau keluar ke apa kan, lelaki pun sama. Kalau banyak benda yang kita boleh terjadi. Kadang-kadang
orang rasa yang macam lelaki yang selalu selamat. Lelaki yang rasa selamat, macam contohnya lelaki yang macam macam nak trigger perempuan. Sekarang tapi ni perempuan yang pun boleh trigger lelaki. Tak, bukan sekarang. Dulu aku masa aku belum kahwin lagi pun, banyaklah perempuan kacau lelaki. Sure. Engkau salah satunya aku ke tak? Oh, tak lah. Tapi aku dengar cerita masa tu lah. Banyak perempuan yang mengasari lelaki. Betul. Dia macam DM ke something like that kan. So motifnya sekarang ni kita bukan nak cakap berlapang dada lah orang je. cakap. Kadang nak cakap lelaki yang ni ke, perempuan yang ni ke, tak boleh. Tak boleh. Macam dua-dua pun sama, ada je. Cuma rezeki je nak jumpa sebab orang macam tu. korang cakap lah, korang punya pilihan. Kalau korang nak makeup artist perempuan, by all means korang kena cari makeup artist perempuan. Betul. Kalau nak lelaki, terserah, itu you itu punya pilihan masing-masing. Yes. Tak ada paksaan, tak ada apa pun. Tapi kalau kau baca-baca macam orang judge ke macam ni, kau rasa apa? Kau buat tak tahu je lah. Masa dulu. Ni masa aku nak start buat makeup dulu, aku selalu dapat benda ni. Aku selalu dapat macam ni kan. Especially mak-makcik ke, makcik-makcik lah. Especially dia orang cakap macam, kau tak ada kerja lain ke selain nak buat makeup ke apa semua kan. Aku cakap, dalam hati aku cakap lah macam, salah ke kerja aku buat ni kan. Sebab aku rasa like macam kerja tu tak salah. Dia akan jadi salah kalau kau buat benda tu jadi salah. Faham. So aku ignore je. Kalau aku nangis kat rumah je lah. Tapi aku perempuan pun makeup artist pun ada je pernah dapat soalan macam tu. Ya ada. Kenapa nak make up tu kan haram. Kenapa nak make upkan pengantin semua? Aku macam tergamam tau. Sebab aku tak pernah orang tanya soalan macam tu kat aku. So bila ada seorang makcik ni tanya aku macam terdiam. Aku tak tahu nak jawab apa. Mungkin masa tu aku masih baru-baru jadi makeup artist. Aku tak tahu nak jawab, tak ada experience lagi. Kalau sekarang dia tanya aku, mungkin aku ada jawapan lah. Kan? Tapi itulah, masa tu aku memang tergamam lah. Aku macam, what the hell? Biasanya bila benda tu jadi, kita akan terus tersentak macam ini soalan ke kau memang nak hentam aku depan pengantin ni cerita dia. Masalahnya dah tahun 2000, kau faham tak? Kita ni dah 2000 berapa kan. Tapi aku rasa terkejut macam ada juga orang macam ni lagi, masih lagi tak ada jawapan. Sampai bila-bila benda ni tak akan ada penyelesaian penghujung aku, dia tak ada lah. penghujung. Betul. Sebab orang akan keep cari kesalahan orang lain dan tak pernah rasa senang dengan apa yang orang lain buat. Tak kisahlah apa bidang pun. Ya. Aku sama. setuju. Semua sama. Setuju. So kita sebagai manusia kan, umat kita yang perlu ikut jalur kita nak pergi mana. Itu je. Kita yang mencorakkan benda tu. Ya, mungkin satu hari nanti kau bukan seorang makeup artist lagi. Mungkin. Kan? Mungkin aku adalah penternak. Penternak apa noh? Yelah, aku penternak. Mungkin aku ada ayam, aku ada ikan, aku ada kambing, lembu. Mungkin also adalah cita-cita tu adalah tersemat. Benda tu tak ada lagi lah so far. Sebab kau saja je kan. sebab aku rasa like macam jadi makeup artist ni dia tak sampai ke tua no. Ya, memang tak. Sebab tak. mata kau akan kero juga. Kadang-kadang kan bila kau tengok brush tu pun maknanya kau dah tua lah. aku belum lagi lah. Tapi yelah, takkanlah kau sampai faham. umur 50-60. Ya. Kan? Macam mestilah pelik. kau kena ada satu backup untuk hari tu. Okay, berbalik pada cerita yang macam mana aku start jadi makeup artist tu kan. Aku start jadi bukan terus jadi makeup artist sebenarnya. Kau fashion kan? Aku fashion design. Ya, dia belajar, dia graduate as a fashion designer. Fashion design. Aku habis belajar tu, then aku buat tak apa. gangguan. Job masuk. Alhamdulillah.
Aku kerja sendiri. 5 tahun macam tu aku buat baju apa semua kan. Lepas tu aku kenal dengan makeup artist. So Ferra Rosa first. Kau kenal Ferra dulu. Ferra Rosa. Dia yang push aku untuk buat rambut. Okay. So setahun aku buat rambut dengan dia. Maksudnya dia makeup, aku Kau buat rambut. Okay. Aku bukan jenis orang yang pergi belajar dekat mana-mana kelas ke apa tu, tak ada. Program apa-apa ke tak ada. Aku memang Hentam saja. hentam je. Tiba-tiba yelah rezeki tu kan Tuhan bagi kan. Benda tu jadi. Okay. So aku start daripada situlah. Okay. Lepas tu dah setahun aku dah buat rambut. Aku dipaksa lagi. Aku ni banyak benda orang yang paksa aku sebenarnya. Ya. Macam Bukan- hari ni aku paksa kau juga. Sebenarnya lah. Aku kalau ikutkan memang aku tak ada ni cerita dia. Aku dah cakap daripada awal memang aku tak ada ni tempat ni. Dia dipaksa korang. Itu sama masa aku dekat Japan dulu. Dia paksa aku cakap. Masa dia tak suruh Buat aku cakap, content. boleh pula aku boleh Buat cakap. konten. Tapi tak apalah. Biasanya orang kena paksa ni Akan berjaya. Akan berjaya. Ya, betul. Setuju. So Okay. Lepas tu kau selepas dipaksa. tahun tu aku dipaksa lagi dengan kakak Ferra Rosa iaitu Syazrina Syukri. Suruh aku buat makeup dengan hair. So aku cuba. Alhamdulillah mendatangkan hasil dan orang pun makin mengenali mengenali aku lah dari aku punya services apa semua kan, dan mulut ke mulut. So masa tu kau ada buat baju tak? Masa tu aku buat lagi. Okay. Memang time tu aku memang ni lah. Kau bolot lah semua. Aku memang kau pulun tu. Rambut Buat kau nak baju, buat makeup, buat. Tapi aku tak adalah. buat. Aku tak adalah ada kedai apa semua. Tak ada lah. Aku buat dekat rumah-rumah. Ya, Dekat ya, rumah ya, je ya. lah kan. Lepas tu one time tu aku rasa like macam, aku tak boleh ni. Aku kena pilih salah satu. Yes. Kau kena fokus lah. Aku kena fokus salah satu. Either, Kalau aku buat dua sekali, aku memang, aku orang mati Pening dulu. No. Ya. Aku yang mati dulu. Dan kau yang ada ni. Bukan. Jamil yang mati dulu. Tak. Capek amat. Macam dalam cerita Piramli tu. Ya. So Ya. aku tak nak macam tu. So aku kena decide. Memang Tuhan tu bagi kau rezeki. Tapi kau kena fikir, setiap rezeki yang dia bagi tu kau kena buat pilihan juga. Ya, sebenarnya. Kalau kau bolut semua benda dalam dalam satu masa, Tak boleh. mungkin kau akan dapat satu lagi yang Tuhan akan bagi. Ya. Iaitu penyakit. Ya, betul. So aku pilih buat makeup sebab dia adalah apa orang kata fast income aku dan senang untuk aku apa orang kata manage dan aku ada masa untuk diri aku juga. So kau berhenti fashion? Aku berhenti fashion. So kau fokus. Tapi darah fashion tu still ada. Ada. Lah dia. Dia tak adalah terus hilang. Tapi aku ingat selama aku kenal kau, adalah tahun-tahun kau macam berhenti buat baju. Lepas tu tiba-tiba kau buat baju. Lepas tu kau berhenti. Maknanya kau sukalah buat baju. Aku memang minat sebenarnya buat baju tu sebenarnya. Tapi disebabkan aku ni sejenis yang semua benda sorry angin. Maaf lah Tak makan podcast lagi. ni teruk betul boleh dengar aku Boleh. minat. Tak apa, podcast ni selamba. Macam kita selamba dua je orang lah. aja. Okay. Tak ada orang tengok pun. Dan kau letak je lah telinga kau kat tepi Del. Time aku apa tadi? Yang buat baju tu. Buat baju aku tadi cakap kau sekejap buat, sekejap tak buat. Bila kau decide untuk buat, lepas tu kau buat tu, macam mana perasaan kau? Kau rasa macam seronok ke ataupun kau rasa macam aku kena fokus makeup juga? Aku pernah ada fasa yang aku tamak sebenarnya. Aku ada fasa tu. Maknanya aku buat makeup, aku buat baju, apa semua kan. Aku buat, semua aku buat. Tapi end up aku lepas siap benda tu, aku sakit. Kau terlalu banyak sangat. Sebab aku banyak gunakan kepala otak dan aku tenaga. tak Sebab buat baju ni memang banyak tenaga. betul. Dan aku pula
susah Tak ada team. bukan. Betul. Aku tak ada team. Dan aku tak bagi simply bagi orang suruh jahit baju ke dia apa tak ke. Tak ada. percaya. Aku susah nak dapat kepercayaan tu. So kau suka buat jahit semua Aku sendiri. semua sendiri. Jahit manik lah, apa semua daripada A to Z aku buat. So berat lah untuk berat. aku kan. So Faham? bapak aku cakap pilihan kita, arwah bapak aku dia cakap pilihan kita tu memang banyak, tapi pilihlah yang terbaik. Dia kata. Sama juga macam aku hari tu berapa tahun bila 2-3 tahun lepas lah. Kan aku buat Fresca kan. So tapi aku tak fokus sangat Fresca masa tu. And then semua aku nak pulun. Aku buat Fresca juga, tapi aku buat video, aku buat makeup. Yelah, aku kan ada kat dalam kan? situasi tu. Lepas tu aku kena slip disc. Ingat tak aku kena slip disc teruk gila kan. Lepas tu laki aku cakap, you dah tak boleh makeup. Kalau you makeup, you tersadai, I nak kena pergi ambil you sakit. Biar masa tu pula aku ambil job 4 makeup, 5 makeup kan. So dia tanya aku, you kena fokus. You kalau nak buat makeup, you buat makeup je. Jangan sibuk nak buat video lah, nak buat Fresca lah, apalah. So dia macam trigger aku kan. Aku macam okay lah, aku fokus kat Fresca. So aku kurang lah ambil job. Ada je orang tanya-tanya, tapi kalau bukan pengantin, aku jarang ambil. Aku ambil pengantin je. Betul. Kira macam masuk lah sikit makeup ke pengantin. Ada backup plan juga lah. Adalah juga. So memang aku setuju lah. Kadang-kadang bila kita terlalu nak buat semua benda, kita akan jatuh sakit sebenarnya. Betul. Tu aku cakap, Tuhan tu akan bagi kita kemewahan. Tapi kau kena fikir balik, benda yang dia bagi tu ada, maknanya dia bagi kau berfikir lah. Kalau kau tamak, kau buat semua. Betul. Tapi kalau kau berfikir, kau akan fokus satu benda je. Tapi apa orang kata, keuntungan tu sama macam kau ambil dua. Betul sebenarnya. Tu aku macam sebab kau boleh buat satu benda dalam masa yang sama. Satu benda je. Satu benda. Kau tak boleh kau buat jahit baju, lepas tu orang kau pergi make up orang sambil jahit baju. Mana boleh kan? Takkanlah kau nak sorong mesin jahit tu pergi kat rumah orang kan. Kaki kau tengah dengan mesin jahit tu. Kejap. Time tu lah kau nak make up. Time tu lah kau nak buat ni. Kejap nak potong kain. Apa? Jap nak jahit balik. Weh, lagi penat weh. Aku rasa wagon pun tak cukup weh. Nak angkat semua benda. Tak, yang pengantin tu pun relax je kan. Sebenarnya kau jahit untuk baju dia, tak sempat siap. Malam tadi. Kejap sikit lagi. Macam mana bunyi dia? Kejap, salah potong. Jahit balik. Lepas tu pakai balik. Lepas tu duduk balik, touch up lagi. Aku rasa kan seminggu kot make up tu nak settle kan. Aduh. Ya betul Itulah salah satu perjalanan hidup aku lah sebenarnya. Sebagai make up. Tipu lah, tak ada apa orang kata rasa sedih tu ada. Benda tu ada. Sebab arwah my dad, ni bukan nak burukkan my dad lah sebenarnya. Sebab adik-beradik I semua lelaki. Yalah kau adik-beradik semua lelaki. Adik-beradik aku semua lelaki. Dia tak ada perempuan. Aku lah kot yang macam nampak sikit lah keperempuanan dia, tapi tak adalah macam kau punya extra lah, macam suka buat rambut, buat baju. Lebih macam mak aku tau. Mak aku ni semua dia macam multi purpose Aku rasa mak bapak engkau bangga jugalah dapat anak lelaki yang boleh buat benda-benda macam ni juga. Tapi susah aku nak dapat kepercayaan tu. Susah. Ya ke? Susah. Especially bila adik-beradik kau lelaki, lepas tu bapak kau pula mindset dia memang mindset lelaki yang memang betul-betul lelaki. So macam mana bapak kau boleh terima apa yang kau buat ni? Betul tak, aku pernah dia starting dia masa aku start belajar fashion tu sebenarnya bapak aku dia dah tak boleh terima. Memang tak boleh terima pun sebenarnya. Dia ingatkan aku like macam jadi pondan lah sebenarnya. Akan ada tetek, kan potong aku punya kemaluan lah apa semua kan. Memang direct, memang nampak macam perempuan. Aku ada fasa tu. Sebenarnya aku ada fasa tu sebab nak mengenali diri sendiri kan. Tapi bila aku dah sampai peringkat aku like macam penat lah benda ni. Penat lah. Kadang-kadang aku fikir kan, kalau jalan-jalan aku nampak macam lelaki pakai kasut tinggi, pakai makeup, pakai dress,
aku letih nak jadi Ya. macam tu. Dia macam penat lah kau. Aku macam Tak boleh relax je. Ya, macam aku kan kita kan banyak pergi event kan. Nak kena bersiap make up. Kalau boleh aku tengok kau pakai jeans dengan t-shirt dengan top putih dah settle kan. Ni perempuan susah ya jadi perempuan. betul. Penat tau. Okay, Tapi lepas tu kita tak boleh nak mengeluh lah. Itu kan yalah. ciptaan Allah dah Maksudnya bagi kan. penat tu aku tengok orang usaha nak jadi macam perempuan tu sebenarnya penat. Penat. Tapi mungkin ada benda yang dia rasa puas, kita tak tahu. Kepuasan masing-masing. Sebab dia punya soul, dia punya roh yang memberitahu diri dia. Puas ke tak kau buat benda macam ni? Itulah masa So kau tak pakailah perempuan semua, tak adalah. Aku tak pernah pula tengok kau buat macam tu. so far belum lagi lah. belum lagi lah. Aku risau Kau jugalah. patut jawab takkan. Kita tak boleh cakap takkan sebab Tuhan tu boleh alihkan benda tu, faham tak? Kadang-kadang kalau kita kata laknat lah benda ni apa semua kan. Nanti kalau Tuhan tu twist, orang tu nampak kau macam tu, orang cakap aku ni lupa diri ke? Tapi aku ada tahu cousin aku kat Singapura. Dia lelaki tau. Tapi dia daripada kecil memang lembut tau. Lembut, suka main dengan perempuan, main doll apa semua kan. Tapi kahwin anak 5 weh. So kita tak boleh tak boleh nak cakap apa-apa sebab benda tu adalah itulah dia. Tapi dia masak, dia kemas rumah, dia jahit baju, jahit langsir, cat dinding, semua dia buat. Bini dia buat jadi juga. bini dia kan? Itulah. Bini dia buat apa je? Duduk dalam bilik je lah tunggu suami. Tapi dia masak, dia baking, dia jaga anak, semua dia buat. Tapi bila dia tak kerja lah, bila dia pergi kerja dia tak buat lah. Tapi aku macam impress lah. Kau dah fikir lain ni? Aku dah fikir Siap macam-macam dah siap. Apa function perempuan tu dah jadi kan? Tapi memanglah perempuan sebenarnya duduk betul lah, dalam betul. kelambu. Betul. Tapi kita ni dah jadi moden. Perempuan nak buat semua benda sekarang kan. Tapi macam kau cakap lah, kita tak tahu apa ending seseorang itu. Betul. Jangan kaji kita punya ni je. Kita kena kaji ending dia tu macam mana. Macam tadi kita bincangkan dengan Tira. Ingat tak tadi? Sebelum dia sampai, kita orang video call. Kan kita bincangkan. Ada seorang perempuan yang aku kenal. Dia dah beranak pinak. Dia bercerai dengan suami dia. End up dia jadi sukakan perempuan. Macam aku pun jam lah. Aku jam lah. Macam kau dah ada anak kau dah besar. Anak kau dah nak beranak dah, nak cucu. Tapi dia suka perempuan. So kita tak tahu tau. So that's why benda-benda macam ni orang petikaikan. Macam aku boleh kawan dengan kira lelaki yang suka perempuan, lelaki kan. Aku rasa macam itu hak diorang lah. And teguran tu sudah diberi. Okay, betul. So kita tak boleh nak kata engkau aku tak nak kawan dengan kau. Kalau kau tak nak kawan sekalipun, sebab kau ahli neraka. Kau ahli neraka. Aku tak nak kawan kau. Ya, aku kalau tak nak kawan, aku jauhkan diri je. Tak payah nak kutuk, nak kata. Sebab kecilkan hati orang tu. Sebab Allah tu ada pada aku. Betul. Aku doa untuk kawan-kawan aku. Doa yang terbaik. Kan. Satu benda lah. Jangan cakap macam tu lah. Itu yang paling penting. Jangan cakap apa-apa pun. Diam je. Kita ada anak ni. Macam aku ada anak. Benda tu takut. Benda tu berbalik pada kita. Bukan anak kita, mungkin cucu kita. Kan. So macam sekarang ni, kita tak tahu apa yang dia doakan kita. Sekarang ni memang banyak. Ada satu individu yang famous lah. Mungkin kau tak kenal. Dia agak viral sekarang. Dia kutuk orang pondan-pondan kat luar. Dia cakap sotong lah, songsang lah, macam-macam lah. Tapi cara teguran dia tu agak keras. Aku tak berapa minat sangat lah. Dah ramai lah yang tak minat. Mula-mula orang sokong lah dia. Tapi lama-lama dia macam dah over sikit lah. So aku fikir dia ada anak. Dia ada anak tau. Kita tak tahu. Memanglah kau cakap kau boleh jaga anak kau. Kau boleh didik anak kau. Kita boleh didik anak kita. Macam mak bapak kita didik kita. Macam kau pun. Kau kata tadi bapak kau pun terkejut kau nak ambil fashion. Ya weh. Sampai masuk hospital tu. Punya darah stress. tinggi. Stres. Tapi nasib baiklah mak aku ada. Mak kau cakap apa? Mak aku cakap tak apalah, biar mak hantar kau pergi masuk teknik.
Masa time tu aku masuk teknik Kuala Kangsar dulu. Bapak kau tak marah pula mak kau? Marah Nak lah buat juga. macam mana? Mestilah bergaduh juga kan. Aku tak tahulah dia gaduh. Mak aku dengan bapak aku ni kalau gaduh, kita orang memang semua tak tahu. Memang orang dulu suka orang dulu senyap. macam tu lah, senyap kan. Dalam bilik, hal dalam bilik, tak ada bawa keluar kan. So, dia lah hantar aku dengan adik-beradik apa semua. So, Syam, okey lah, tak apalah, tak ada bapak aku. Weh, sedih susah tau sebenarnya aku nak terima benda tu. Sebab bapak aku memang tak suka. Dia suruh aku jadi macam Askar. automotif, Memang bukan kau lah. engineer. Dia suruh aku jadi macam tu. Kau faham tak? Itu bukan aku. Tak boleh. Aku sampai satu tahap yang aku cakap kan, aku rasa dah berdosa dah aku sebenarnya time tu. Tapi tak apalah, untuk kepentingan aku juga kan. Tapi kau dah minta ampun dah. Aku dah minta ampun dah lah kan. Ini pengajaran ya. Dia maafkan aku lah. Mestilah aku pernah dimaafkan. cakap dengan dia like macam ni tau. Aku cakap dengan dia like macam, aku tak akan bazirkan hidup aku buat sesuatu benda yang aku tak nak. Betul. Aku setuju. Dan aku nak benda tu, bila aku satu hari nanti benda tu berguna untuk aku. Betul. So bila aku buat benda macam tu, aku kena tunjukkan lah dekat bapak aku. Ya, aku boleh buat benda ni. Boleh buat benda aku tu. pun ada ego aku. Ya, boleh graduate. Aku boleh, semua aku boleh. Sara hidup kau. Ya, betul. So aku nak tunjukkan dia yang bahawasanya aku boleh buat benda ni sebenarnya. Benda ni mendatangkan hasil. Okay. Lepas tu kau tunjuk lah. Aku tunjuk lah. Okey lah. Yang aku paling sedih lah. Sebab selama setahun masa form 4 tu, aku dekat teknik kan. Aku pernah macam telefon tau. Aku telefon bapak aku. Cakap, abah masuk lah duit. Sebab yelah, time tu kan budak teknik kan dia ada fasa dia macam ada waktu dia macam budak balik tau. So kita yang duduk dekat sana tu kena sacrifice lah. Sacrifice macam contohnya macam nak makan ke apa ke kan. Dia orang ada kantin tapi keinginan kita tu macam kau nak makan luar. Nak makan luar ke apa ke tak ada. Maksud bapak kau cakap apa? Tak ada. Oh, tak nak bagi. Tak nak bagi. So benda tu dah jadi kebiasaan untuk aku. Sekejap. Oh, jangan nangis. Kebiasaan untuk aku dah. Yang aku rasa like macam aku dipinggirkan dalam family lah macam tu kan. So aku ceritalah dengan cikgu aku. Cikgu aku bagi aku peluang untuk aku ajar orang-orang kampung jahit manik. Jahit manik. So aku dapatlah duit, income. Baiknya cikgu kau bagi idea macam tu. Aku boleh bagi kredit dekat Cikgu Zuhaira dengan Cikgu Zuhaira yang banyak tolong aku lah time tu. So dia hantar aku panggil orang macam jahit baju ke. Sebab aku bila PT aku dah siap, aku punya ni lah assignment aku dah siap dulu kan. Aku nak kena tunggu orang. So aku buat dulu. Kau buat dulu. Aku buat benda lain. Okay, aku tak ada tunggu dia orang. Aku buat benda lain. So kau buat kau dapat duit berapa mengajar tu? Ada juga dalam 200.5. Banyak jugalah time tu. Banyak lah. Time tu 200.5 tu macam 500. Kan. Sampai so kau dapatlah makan kat luar. Aku dapatlah makan. Lepas tu aku tak minta sangat duit dengan bapak aku apa semua. Lepas tu masa form 5 aku bila duduk asrama, mak bapak kena datang untuk sign report card kan. Ya betul. Mak bapak aku datang. Dia tanya cikgu tu, macam mana anak saya dekat sekolah? Dia tengok aku punya result, dia terdiam. Terdiam lah. Dia terdiam. Sebab saya ni susah nak bagi duit dekat anak saya ni kan. Macam mana dia boleh survive kat sekolah ni? Wow. Bapak aku tanya. Bapak kau macam geng-geng askar ni yang... Tak, bapak aku memang keras. Dia memang keras. Tapi dalam dia lembut. Yelah. Dia lembut. Yelah. Lepas tu aku cakap kau lain. Kau luar lembut. Dalam keras. Aku dalam yang keras. Siot lah kau ni. Kenapa kau nak kena mention benda luar dalam ni tu? Ya, sebenarnya dia ni hati dia keras sebenarnya tau. Dia ni selama I kenal dia hati dia sangat. Dia kalau no lah. Kau jangan paksa-paksa aku. No. Tapi dia keras. Dia macam bila berfikir balik semula tu dia akan boleh jadi lembut lah. Dia boleh jadi lembut. Tapi dia ambil masa lah. Kena pujuk. Dia pandai kau pujuk jadi lah. Dia kan. Lepas wah, kenapa kau kena buka aku punya aib? Lepas tu dia terkejut tengok report card. Dia terkejut tengok report card aku. Bapak aku ni suka matematik tau. So dia tengok aku dapat 98. Wow.
maths aku. Wow. Dia terkejut lah. Dia terperanjat lah. Macam mana budak ni boleh pandai daripada abang-abang dia kan. Sebab abang-abang aku macam blur-blur juga kan. Tiba-tiba aku yang boleh dapat. Dia tengok aku punya result tu semua Terkejut cantik. lah. Semua cantik. So dia cakap dengan aku like macam dia tak cakap apa-apa. Sorry, dia tak cakap apa-apa. Balik tu masa aku cuti pertengahan tahun, bulan 5 rasanya. Aku balik-balik dekat rumah aku ada mesin jahit. Bapa aku belikan aku full set. Mesin jahit industri tau, bukan mesin jahit portable. Oh my mesin God. jahit industri, mesin jahit tepi, mesin jahit lurus, yang potong industri, semua benda dia beli. Serius? Ya weh. Wow, happy je rasa nak Ya weh, aku yang masa dekat mula-mula aku tanyalah, sajalah aku buat tanya kan, sebab aku tak rasa itu bapa aku tau. Agaknya dia beli kau rasa bapak kau beli untuk mak Aku tak rasa itu kau. bapa aku. Sebab aku tahu perangai bapa aku macam mana. So aku macam tak rasa itu adalah bapa aku. Maksudnya dia dirasuk. Aku rasa dia disantau mungkin. Kau betul terkejut beruk lah. Aku terkejut sangat. Bila aku balik tu semua ada, full set semua ada. Wow, lepas tu kau balik. Aku tanya arwah mak aku kan. Aku tanya, Mak dah belajar menjahit juga ke? Lepas tu mak aku cakap, lah, siapa je yang menjahit dekat rumah ni? Kau je lah yang menjahit. Habis tu ni siapa yang beli ni? Dia cakap, abah lah. Tapi kan bapak aku tak pernah cakap. Tuduh. Aku tak boleh lah bapak-bapak ni. Orang tua dia tak cakap tau. Dia bagi kau apa ke, dia rasa sayang ke apa ke kan. Dia tak bagi. Dia diam je. Dia tak cakap apa-apa. Tapi dia cakap dengan orang lain. Dia cakap dengan orang lain lah. Susah lah aku nak dengar dia cakap, abah sayang tak kau? Tak ada. Tak ada weh. Sepanjang sampai dia ni kan, meninggal pun, dia tak ada lah cakap dengan aku macam, abah sayang kat kau. Tak ada. Tapi dia tunjuk. Dia showkan kau punya rasa sayang tu kan. Kenapa ada macam bapak aku tak lah. Bapak aku memang very dia tunjuk lah loving dia kan. Tapi banyak juga lelaki kat luar sana, aku tak faham kenapa dia tak boleh nak cakap. Macam kau lah, kau tak nak cakap kau sayang aku. Memang takkan lah. Aku mesti balas balik ni. Dia selalu lah, kau sayang aku kan? Tak lah, lambat lagi aku nak sayang kau. Dia macam tu. Bukan berlambat lah, lambat lagi. Lambat lagi. Kau dah ada laki kot. Takkan aku pula nak sayang kau. Laki kau lah sayang kau. Tak lah, kawan-kawan kan. Yelah, tapi tak. Dia ada lah benda tu. Dia tapi tunjuk dia lah. tunjuk benda lain. Dia takkan cakapnya. Yelah, tapi kau tak rasa macam kau nak dengar tak dia cakap macam tu sebenarnya? Ataupun kau dah biasa dengan bapak kau perangai macam tu? Sebenarnya lah aku sangat jealous dengan jiran-jiran aku, dengan kawan-kawan aku yang tak tahulah, aku rasa like macam mungkin aku ni memang ada, dulu mungkin ada taman, tapi bila taman tu tak disiram, dia mati lah. Faham? So bila kau tengok orang, kau jealous tau, pergi sekolah mak bapak hantar kan. Kau tak dapat benda tu. Sebab kau dilatih untuk jadi survivor. Kuat. Survivor. Betul. Yang macam bapak kau memang jenis yang let go lah. Kau macam buat benda macam askar lah. Macam askar, betul. Padahal anak kau ni lembik. Kan? So aku rasa like macam ada baiknya. Bila aku dah di waktu macam sekarang ni, aku faham kenapa bapak aku buat aku macam tu. Aku faham. Kalau dia tak buat aku macam tu, aku rasa aku spoil brat. Betul. Aku sampai sekarang aku jadi actually, macam dulu bergantung, minta pergantungan. mak aku pun, bapak aku tak lah, tapi mak aku memang tough lah. Dia memang aku pun rasa kadang-kadang mak aku tu bapak aku, bapak aku tu mak aku, faham tak? Dia kalau marah aku, tak cakap dengan aku seminggu kan, tak bagi makan lah, apalah. You go? Mak aku lagi teruk. So maknanya macam sabalah bapak kau tak bagi duit kan. Mak aku tak bagi makan lah. Dia cakap, kau nak makan kau masaklah sendiri. Tapi dia sediakan. Dia sediakan lah. Tapi kau masak sendirilah. Ada ayam tu kau pergi masak sendiri. Dengan bapak-bapak aku tak makan. Yelah, lagi satu dia nak bagi tahu yang kau tu perempuan. Kau boleh ikut di dapur. Yelah. Tapi
Weh, memang tough weh. Ya weh, zaman-zaman tu aku rasa macam shit dah siap ni semua jadi ni kan. Tapi bila waktu tu semakin orang kata semakin ke depan otak kau tu akan berfungsi untuk berfikir macam aku faham kenapa bapa aku buat aku macam ni. Aku faham kenapa. Tapi aku tak sampai hati lah buat kat anak-anak aku. Macam kalau anak-anak aku marah buat aku sakit hati kan, aku tetap masak. Aku tetap ada macam dalam phone aku macam makanan semua dah siap dah, nak makan turun. Macam mungkin aku tak nak dia rasa macam dia orang rasa apa aku rasa. Tapi alhamdulillah anak-anak aku tak adalah kurang ajar dengan aku kan. Okay, so lepas kau buat jahit kat sekolah kat orang-orang kampung sampai form 5 lah kau buat. Form 5 lepas tu dah habis tu aku sambung belajar untuk dekat aku sebenarnya nak masuk apa ni UIA? UiTM. Oh UiTM, terkejut aku UIA. Yalah, aku UiTM nak masuk UiTM kan fashion. Power. Lepas tu aku pula tak lepas, terjatuh pula dekat dalam bukan kancah lah, maksudnya aku kena dilaporkan diri untuk masuk ke PLKN. Alah, potong aku ni yelah time tu kan kita dah apply kan, kita dah apply tiba-tiba yang apply yang nombor 4 tu aku tak lepas sebab aku dekat sana. Aduh. PLKN tu aku potong aku frust sebenarnya. Tapi bila time aku kat PLKN tu kan bapa aku tak, dia akan cakap macam pergi. Aku nak macam royan lah dekat dalam bas tu kan, menangis semua kan. Tapi bila nak balik pun aku meroyan, aku tak nak balik. Aku meroyan weh. Sampai sebab dah seronok sampai bapa aku dengan mak aku yang datang sana pergi ambil. Sebab tak nak balik. Ya Allah, kau ni. Sebenarnya best sebenarnya PLKN tu. So tak salah lah buat benda tu sebenarnya. So kau tak dapat masuk ITM pasal tu. Disebabkan tu juga so, aku tak masuk ITM. Aku masuk dekat Cosmopolitan. KLMU. Dulu ada yang masuk dekat Pawagam apa semua tu. Kau masuk KLMU. KLMU. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Ya Allah. Aku malu-malu kadang. Tapi biasa. Time tu famous lah. So sekarang ada lagi ke college tu? Macam tak ada je. Aku rasa ada, tapi dia hidup segan mati tak mahu. Macam tu lah. So tak pernah merasa masuk UiTM? Tak pernah merasa. So aku habis sampai diploma je. Okay. Dan lepas aku tu, bukan kau kerja kaki dengan study. siapa? Aku bukan kaki study. Dan aku terus bekerja. Kau kerja dengan siapa dulu? Siapa yang nama famous sekarang? Dulu dia tak adalah famous. Tapi macam aku kerja dulu, macam aku nak cari ilmu, aku pergi. Kau kerja kat Ampang Point tu ke? Ampang Park lah. Ampang Park, yes. Dekat Ampang yang Park orang tu jual butik-butik pengantin. Aku ingat aku pergi. Kau tahu tak, aku kahwin dengan Adele 2008 kan. Aku pergi Ampang Park tu dengan Adele pergi cari baju pengantin. Tapi sebab kat situ kan butik orang designer kan. So mahal lah sikit. So tak jadi ambil kat situ. Faham. Tapi aku still pergi balik ke Ampang Park tu. Kira power lah. Lepas tu ada lagi ke Ampang Park? Dah tak ada dah kan? Tak ada dah. Adalah. MRT. Oh ya. Okay. Lepas tu kau kerja kat situ Ampang Park. Aku kerja kat situ sekejap je lah, tak lama. Sebab aku rasa like aku bukannya orang yang boleh bekerja bawah orang. Okay. Dan aku pun rasa like macam aku ada kepala aku. Ya, Syahri Amin memang dia memang tak boleh kerja. Dia boleh kerja sekejap-sekejap je. Mungkin 12 jam, lepas tu dia lepas kata tu aku dah bye-bye lah. Macam okay, kerja aku untuk kali ni je. Macam tu. Okay, lepas daripada tu aku dah habis kerja apa semua. Dulu aku banyak lah kerja yang aku buat, tapi kebanyakannya aku adalah kerja sendirilah. Aku tak boleh kerja dengan orang. Bukan apa, sebab aku rasa like macam kenapa aku kena ikut cakap kau? Macam tu kau faham tak mindset aku. Kau macam lelaki aku. Oh ya ke? Tak boleh, dia tak boleh kerja dengan orang. Dia rasa macam kita memang geng ada. Sebab tu kita lama dia. So aku macam okey lah, tak apalah, aku dah mutamat, aku buat sendiri. Itu aku buat selama 5 tahun buat jahit baju tu. Lepas 5 tahun tu barulah aku buat makeup. Okay.
So 5 tahun lama juga sebenarnya, tapi make up lagi lama lah. Lagi lama lah. Lagi lama. Lagi lama. So nak kira aku punya umur, kira lah berapa yang aku cerita tadi. Kau reverse, lepas tu kau ke depan, kau reverse lagi. Takut kira-kira. Aku dah bagi hint banyak lah tu. Okay, so kau banyak buat fashion show tak? Fashion show banyak juga. So far aku buat sekarang ni, yang pernah aku buat lah, fashion show untuk Rizman Ruzaini, untuk Rico Rinaldi pun pernah. Lepas tu Rizalman pun pernah. Pernah pernah juga. Alhamdulillah aku punya hasil tu orang kata menjadi tarikan orang-orang di luar sana lah. Customer-customer yang aku ada sekarang ni, diorang jadi happy lah sebenarnya dengan hasil tu. So kalau macam fashion ni, aku rasa dia tak berapa kontroversi sangat macam makeup artist ni. Sebab macam aku cakap tadi lah, fotografer pun lelaki, yang buat baju pun lelaki. Jarang lah nak nampak. Kalau yang famous pun dulu Linda Rahim. Aku pernah ni aku nak cerita lagi lah. Cerita. Masih banyak lagi tu waktu. Banyak masa lagi. Kan? Silakan. Okay, aku tambah lagi lah. Kalau banyak sangat cakap, kita orang potong kau je. Okay. Kau potong aku, maknanya kau invisible ke aku ni? Aku potong. Okay, faham. Okay. Okay. Baik, kau tak panggil aku je, kau panggil. Okay, aku pernah buat satu klien aku tak nak sebut siapa nama dia. Okay. Aku pernah buat satu baju orang ni, like macam mungkin dia mengikut syarak lah, macam lelaki tu tak nak aku sentuh badan perempuan. Okay. So aku macam berfikir macam mana aku nak ambil ukuran. Ambil bahagian dada, bahagian bahu, bahagian pinggang, apa semua kan, cawat apa semua. Aku dah jam dah time tu. Dah lah, kau pula tak ada assistant mana-mana, kau buat semua sendiri. Tapi bila aku suruh dia buat, maknanya yang lelaki tu, maksudnya bakal pengantin lelaki tu buat, dia boleh pula pegang perempuan tu. Kau faham? Padahal belum kahwin lagi. Kau faham tak situasi dia? Kejap. Betul. Ada lelaki yang macam tu pula. So aku rasa macam, kau ni kalau aku ketuk kepala kau ni, kan? So maksudnya dia kata kau tak boleh ukur bakal isteri dia. Tapi dia boleh ukur bakal isteri dia. Tapi belum sah lagi ni. Tu macam, kau rasa patut tak aku cakap dengan dia? Aku rasa sama je. Haram ni kot. Sama-sama haram ni. Lepas tu jalan pegang tangan. Apa? Betul lah. Kadang-kadang kan kita ni itulah tegur orang ataupun tapi tak kena dengan kau dia punya. Reflect pada diri sendiri. Betul, reflect pada diri kadang-kadang aku duduk, sebenarnya aku ni ada juga orang cakap aku ni overthinking kadang-kadang kan, bila aku banyak fikir. Aku rasa aku setujulah juga kan. Aku tadi masa kau cakap aku macam bukan suami dia ke? Belum kahwin lagi. So aku macam okay lah, tak apalah, aku ikutkan je lah. Yelah, klien. Customer always right. Tapi kadang-kadang aku lukukan jugalah klien aku kan. Kalau aku kata benda tu tak betul. Betul? Sampai bila aku dah siapkan baju apa semua, garisan baju apa semua tu lari tau. Okay. Aku diam je. Aku tengok je pengantin perempuan tu pakai baju apa semua kan. Aku diam je. Lepas tu dia cakap, kat sini longgar. Siapa yang ambil ukuran hari tu Aku jawab, siapa ambil ukuran hari tu? You ambil ukuran kan? Sepatutnya tak boleh jadi macam ni. Aku pula cakap kat dia macam betul. tu. Memang Lepas tu macam so faham tak sebab apa tu pasal orang kata jangan buat kerja orang. Kan? Kau sebab leave it to the experts lah. Betul. Aku tak adalah expert, tapi aku tahulah benda tu kan, kerja kita. So kita dah berpengalaman untuk buat benda kerja-kerja macam tu. Betul. Itu sama jugalah macam makeup. Kadang-kadang bila orang tegur, kadang-kadang ada lah orang tegur aku like macam, betul ke eyeshadow tu kat situ? Betul ke ni eyeliner tu macam ni? Aku pun macam yelah, kalau saya bagi mata saya nampak betul-betul lah cakap kan. Benda tu kan subjektif. Tapi kan akulah rasa kan sampai hari ni aku tahu ada juga makcik-makcik ke mak-mak yang masuk kata diam makcik. Kau diam makcik. Kau diam makcik.
Merahkan sikit lipstick tu. Makcik. Apa tadi? Makcik duduk. Anjing kita kata. Kita ada extra korang. Ada anjing untuk berkata-kata untuk kita. Aku tak cakap bohong. Anjing pun cakap betul. Thank you, girl. Boy. Oh, thank you. Boy. Tapi makcik-makcik masuk. Makeup ni dah cantik dah. Tapi lipstick tu merahkan. Pengantin pula cakap kat aku, Tak nak. Makcik-makcik, tolonglah makcik. Dah relax. Kita boleh buat bincang kot. Relax. Boy, sit. Aku faham. Ya. Jangan dekan-dekan. Okay, makcik-makcik kat sana, kat luar sana, makcik-makcik pengantin ke kan, sebenarnya memanglah you komen tu, you suruh dia pakai lipstick merah sikit ke, apa semua. Sebenarnya kan, anak saudara you ke ataupun anak you sendiri tak suka. Dia tahu apa yang dia nak sebenarnya. Betul tak? Masa you dulu, mungkin time you kahwin, you tak boleh cakap apa-apa kan. Zaman dulu mak anda pula macam mana, garang, serius kan. Kita sekarang ni very flexible. Kita nak tahu apa klien tu nak. Kita lagi suka klien tu bagi tahu apa you nak. Sebab zaman sekarang ni, generation sekarang ni, kalau dia tak puas hati, dia pergi cerita kat threads lah, dia pergi cerita dekat Facebook lah. So zaman makcik dulu tak ada Facebook, thread ni semua. Jadi makcik kalau tak puas hati pun makcik cerita dengan suami makcik. Kan. Tapi zaman sekarang tak boleh. So maybe you rasa macam you powerful untuk komen pasal makeup orang. Tapi sebenarnya apa yang you buat tu sebenarnya bukan nak kata tak cerdik lah, macam tak kena lah. Betul. Kan? Betul tak? Betul. Tapi aku selalu ignore je. Aku tanya balik pengantin tu, you nak ke lipstick merah? I ada lipstick merah. Tak nak Kak Maria, tak nak. So far lah, yang aku pernah kena lah, tak ada lagi lah yang kata nak ni. Cuma kadang-kadang tu dia nak minta ada colour sikit je. Mungkin aku ni, mata aku suka kalau perempuan pakai nude. Faham tak? Tapi orang tengok dia nak merah lagi. Nak merah sikit apa semua kan. Tapi dia tak tahu macam mana nak cakap. Saya cakap, kalau you happy, I happy. Betul. Aku okay je mana-mana kan. Lepas tu macam satu lagi aku nak selit kat sini kan. Sebab apa makeup artis lelaki dengan makeup artis perempuan berbeza? Sebab apa? Sebab lelaki ada mata. Perempuan tak ada mata? Ada. Tapi walaupun lelaki tu lelaki lembut, ataupun lelaki tu adalah lelaki like macam, yelah, lelaki still lelaki. Dia ada mata lelaki. So apa yang lelaki nak pada perempuan? Faham. Aku faham maksud kau. So kalau lelaki tu tengok, oh, perempuan ni cantik kalau lipstick dia macam ni. Perempuan ni cantik kalau blusher dia macam ni. Sebab tu ini aku punya analisa sendirilah. Sebab tu ramai makeup artis lelaki lebih daripada perempuan. Jadi pilihan daripada perempuan. Oh, okey. Faham? Antara sebab dia orang ada mata. So itu apa yang aku lah. So ya, itulah antara sebab dia. Tapi kau tahu tak yang lelaki sebenarnya yang make up dulu. Zaman dulu, lelaki yang pakai kasut tinggi dulu. Betul. Lelaki yang bermake up dulu. Lelaki yang buat make up, lelaki yang buat kasut. Betul. Perempuan tak pakai sebenarnya. Sebenarnya kerja perempuan dulu, kerja-kerja perempuan yang korang nampak sekarang ni, lelaki yang buat buat dulu sebenarnya. Lelaki dulu pakai skirt. Zaman dulu thousand years ago, kalau korang baca history, sebenarnya semua lelaki yang start dulu. Betul. Tapi korang jangan terkejut, sebenarnya lelaki ada sifat perempuan. Allah dah buat dah. Either dia lebih ataupun kurang. Apa sayang? Sayang, you selalu cakap apa? Stron tu? Alah. Testosteron tu semualah. I tak pandai sangat part tu lah. Kita pula tak belajar. Kita pula dulu time alah, rough skala. Tak apa. Okay. Kita pula dulu, bapak engkau suruh belajar engineer, kau tak nak. Bapak aku suruh belajar sains, tak nak. Lepas tu nak cakap tron-tron semua.
Kau pula masa time cikgu sains tengah mengajar, kau panjat tembok. Kan? Lemah-lemah gemalai kau, tiba-tiba kau kat tembok sebelah. Ya. Zaman-zaman tu bukan tak ada. Ya, Ada je. ada. Cuma kanta tak kanta. Ya, korang. So kan, balik pada isu ni, perempuan ada sifat lelaki juga. Ya, betul. Lelaki pun ada sifat perempuan juga. Either dia terlebih atau terkurang ke, kan? Ataupun yang middle. Dalam isu sekarang ni, tajuk kita tu, apa kau punya conclusion ataupun nasihat kau pada bakal-bakal pengantin di luar sana yang mungkin suka lelaki make up kan, tapi mungkin ada halangan daripada keluarga ke, macam mana? Apa pendapat kau? Adakah dia perlu teruskan dengar cakap parents dia, family dia, ataupun itu terletak pada diri tu sendirilah. Kan? Seseorang tu, orang lain tak berhak untuk menentukan masa depan seseorang ataupun hala tuju seseorang. Cukup setakat kau dah bagi apa orang kata, nasihat ataupun benda tu macam tak boleh, seelok-eloknya perempuan. Tapi kalau dia kata, alah, tapi saya minat sangat make up ni apa semua, kau sebagai bapa ataupun mak, takkan kau nak mengecewakan hasrat seorang anak yang nak kahwin. Kan? Dia adalah orang kata kelebihan dan kekurangan, tapi kalau dia boleh elak lah. So parents kat luar sana, kalau tak nak anak perempuan tu di make upkan lelaki, make sure fotografer you perempuan. Buat baju perempuan, make up artist perempuan, buat pelamin perempuan, semua perempuan. Kan? Dan bagaimana kalau macam make up artist perempuan make upkan pengantin lelaki? Sama juga, ada isu dia jugalah. Cumanya sebab kau lelaki, jadi kita buka cerita pasal lelaki lah. Make up artist lelaki. Mungkin aku boleh interview perempuan yang mungkin aktif buat. Tapi cepat sikit lah, aku nak tahu juga kan. Sebab aku bukan tak pernah make upkan lelaki. Ada. Aku rasa boleh kira lah 2-3. Dia bagi tahu ke tak? Aku banyak terjun macam kau tak dapat lah make up artist lelaki nak make upkan husband saya, boleh tak akak tolong make upkan? Aku terjun lah. Aku terpaksa lah. Yelah, kadang-kadang benda tu unexpected. Macam benda yang kita tak dijangka-jangka. Aku pun tak pernah buatkan samping lelaki. Aku tak pandai. Aku tak belajar tu semua sebab aku memang tak nak fokus dekat lelaki kan. Aku banyak fokus kat perempuan. Kau ingat tak yang kes yang baju perempuan dekat Dobi tu? Weh, sebelum kita end kan, sebelum kita end, kena cerita Ya. Okay, satu hari ni nak dijadikan cerita. I make upkan pengantin perempuan. Dia tak make up kan, dia buat rambut pengantin perempuan tu sebab dia free hair kan. So dah siap dah ni, dia dah buat rambut, I dah siapkan make up apa semua, dia nak pakaikan baju. Dia pun masuk bilik, dia masuk toilet. Dia masuk toilet. Dia mencerit, Maria tolong I. Macam, kenapa? Kain baju tak ada. Ada baju je. Aku macam, what? Lepas tu I pun keluar cakap, Mi, kain tak ada Mi, tertinggal kat Dobi. Mungkin masa dia ambil tu, dia tak check. Biasanya macam tu lah. Kita pastikan trust. lepas ni kena pergi check. Check kalau korang hantar kain selendang ataupun ambil baju dekat designer ke, dekat tukang jahit ke apa ke, check dulu. Kena Confirmkan benda tu dulu. So I pun keluar dari toilet, Mi, macam mana Mi? Lepas tu cakap, lepas tu dia diam. Semua orang dah kelang kabut dah ni. Dia dah keluar toilet apa semua, pakai balik baju yang dia first pakai tu. Dia kelang kabut dah, macam mana Ma ni. Dia tanya mak dia lah. Dan semua jam. Semua tak tahu nak buat apa. Nasib baik temanya time tu songkit. So kain dia sebenarnya memang songkit pun memang kan? songkit pun. So Mi kata kat dekat pengantin tu, ada tak samping extra? So dia kata tak ada samping extra yang sama warna. Then dia kata, adalah abang-abang I pakai samping. Seorang abang
terpaksalah melepaskan. sacrifice samping tu. So mak pengantin pergi carilah. Lepas tu kedai samping. Dobi tu pula dah tutup. Ya, malam dia pula kahwin malam. Ni sanding. Dia sanding. Lepas tu cakap, pakai samping macam mana Mi? Tak apa, biar Syahri yang buat. Sebab dia fashion. Kan? Fashion. Kalau I dah duduk diam kat situ. Tak tahu nak buat apa. Dia pun ambil pin lah apa bagai apa semua. Dia ikat. Dia tarik apa semua. Jadilah skirt. Dia macam skirt yang panjang lah. Skirt yang panjang. Samping tapi tu kan belakang panjang. tu ada pleat. Aku peniti. Aku cakap ini ikut you lah. Tapi ini je yang boleh bantu nak jahit dia. tak sempat. Ini je yang mampu aku cakap. Tapi serius jadi lawa. So korang Klien happy gila. And kata, dia "You are selalu savior." Dia selalu DM aku. Kan? Every time anniversary dia kata, I selalu ingat kat you dengan me. You all selamatkan I apa semua. Padahal aku tak dia pun selamatkan. I cuma tolong lah. Me suruh pegang situ, pegang sini. I tolong lah, I bantulah. So daripada sepatutnya 2 jam dekat situ jadi 3 jam. Jadi 3 jam. Nasib baik kita pula tak ada job lain masa tu. Betul. Tapi macam apa orang kata, benda tu adalah bukan kita yang minta. Benda tu terjadi depan mata kita. Takkan kita nak biarkan. Tapi dalam kehidupan ni kita perlukan lelaki dan perempuan. Betul. That's why Allah kata berpasang-pasangan. So tak semestinya berpasang-pasangan tu maksudnya kena kahwin. Maksudnya I need you need me as a team untuk nak selesaikan masalah ni. Betul. Cuba kalau dia tak ada, I seorang kat situ. Memang I mungkin kain batik je lah. Mungkin aku fikir macam tu. Mungkin aku tak tahu. baju pengantin tu jadi baju lain. Baju tidur. Mungkin. Kita tak tahu. Dia cakap kat kita apa? Dia kata nak pakai baju biasa je. Baju kurung biasa. Baju Ingat? kurung biasa. Dia pula selamba. Dia jenis yang selamba. Tapi kita tak bagi. Mana Alang-alang boleh. baju tu dah siap pun. Cuma skirt je tak ada. Masalahnya makeup pun dah lawa. Rambut dah lawa. Kau nak pakai baju biasa. Pakai baju biasa. Memang tak lah. Kan? So moral of the story, we all need each other in good way. Yes, In betul. good way. Okay. So kita apa-apa pun itu pilihan you all lah. You all nak makeup artist perempuan ke, makeup artist lelaki ke. Masing-masing ada pilihan masing-masing. Tanya diri sendiri, sendiri. dan jaga tingkah laku dan batas. Betul. Okay. Dan aku sarankan, bukan saran lah, aku cuma boleh ingatkan pada pengantin-pengantin semua, bertanyalah kepada bakal suami ke parents ke tentang benda ni, supaya bila kita datang kat sana benda tu tak jadi awkward. Betul, setuju. At least you dah bagi tahu makeup artist you adalah lelaki. And then so tak ada isu lepas tu. Maksudnya kalau macam your parents rasa macam benda tu macam tak boleh, takkan 2 orang kat dalam bilik. Betul. Boleh. Panggil siapa-siapa. Tak payahlah panggil satu rumah duduk dekat dalam bilik tu. Kau pula jujur. Straight. Kau pula yang jenis yang macam luhur. Kan? Kau panggil tok kau, nek kau atuk semua. kau, nenek kau yang zaman bila entah tiba-tiba cakap macam Cu, ada pakai apa-apa ke? Pakai apa? Bismillah dah, kita dah try dah cakap kat mula-mula kan, sebelum kita nak start makeup. Zaman dulu kena baca-baca. Kita dah tak buat dah. Asap aku tak pernah buat tu kan. aku tak pernah buat. Aku pernah lah sembuh. Tapi sembuh dengan kata-kata lah. Bismillah lah. Paling utama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dan sebelum kita bergerak semua, kita ada doa juga. Itu je lah, permudahkan. Tapi so far Alhamdulillah sekarang ni orang dah semakin klien dah semakin orang kata dah semakin berfikiran logik. Maksudnya tak ada lah macam diorang tak tahu apa benda tu, apa benda ni, apa semua kan. Zaman dulu naik seri baca-baca. Kita naik seri teknologi makeup. Ya, betul. Highlight skill highlight semua tu dah naik seri. Betul. Kan. Okay. So sebelum kita end episod ni, kita nak main Rapid fire. Apa benda lah tu? Benda apa tu? Rapid fire tu, aku cakap satu perkataan. Apa kau fikir? Macam contoh aku sebut merah. Apa kau fikir lepas merah? Mungkin kau fikir bola ke, ataupun apa-apa related dengan diri kau. Okay, come. Okay, first rapid fire kita. Mak dengan ayah, siapa kekuatan kau? Mak. Sedihnya. Tengoklah dah habis dah aku.
Yalah, mak lah, mak. Mak Yelah, aku sedih juga dia hantar kau pergi sekolah Macam-macam rintangan aku adalah dengan mak lah. dengan mak. Okay. Tak baiklah kau mainkan perasaan aku macam ni. Okay, next. Aku yang over. Okay. Next country you wish to visit? New Zealand. Wow, New Zealand. Aku pun suka lah. Jom kita pergi New Zealand. Bukan kita dah plan ke? Tiba. Siapa yang tak dapat ikut? Siut je. Okay. You consider diri you MUA ke fashion designer? Saya tak panggil MUA, saya panggil makeup artist. Yelah, sama lah tu. Sebab MUA tu macam singkat. Dia bukan MUA. Kalau MUA tu aku tak agree. Kalau MUA tu dia singkatan untuk makeup designer. Makeup artist. So kau kira consider diri kau seorang makeup artist atau fashion designer? Makeup artist. Makeup artist Okay, bukan fashion designer lah. Walaupun kau graduate. Okay. Walaupun kau dapat diploma as fashion designer. Sebab aku gunakan benda tu as aku punya apa orang kata another service. Contohnya aku membantu orang untuk berfashion. Itu saja. Aku dah tak jahit dah. Faham. So tak payah panggil designer. Faham. Okay. Okay. Apa dia? Pengkhianat. Bukan aku buat tau. Bukan aku buat. Kau jangan jeling aku Pengkhianat apa yang dekat dalam kepala otak aku? Pengkhianat Pengkhianat. Orang yang patut aku hindari. Okay. Betul? Setuju? Kau ada best friend tak? So far Alhamdulillah aku dikelilingi dengan orang-orang yang baik-baik. And kadang-kadang tu kita adalah yang apa tu orang kata yang kita anggap best friend. Tapi mungkin yelah, macam kita cakap ada waktu dia kan. Tapi macam so far Alhamdulillah I dikelilingi orang yang baik. Tapi aku rasa kau belajar untuk tidak jadi seperti dulu yang kau belajar banyak lah. Macam aku pun, aku belajar banyak juga. Memang banyak-banyak benda yang aku belajar. Pada aku best friends ni datang pergi. Ya, betul. Mungkin akan kekal lama. Mungkin pergi datang pergi je. Mungkin kita ada kena ada boundaries lah. Betul. Kan? Betul. Kan? Next. Okay, yang ni best. Your favourite body part? Favourite body part? Putih sangat. Aku tak buat. Favourite body part banyak sebenarnya. Mungkin telinga kau ke? Tak, sebenarnya banyak. Body part yang aku macam aku happy gila. Macam bila kau tengok kat cermin tu, mana satu? Kalau aku rasa mungkin aku punya shape badan. Shape badan. Yelah, tapi which part? Maksudnya tangan kau ke, paha kau ke, perut kau ke? Aku rasa length kaki aku. Kau suka kaki kau. Aku suka length kaki aku. Walaupun fetish. Macam gampang kau tanya aku, lepas tu kau cakap aku fetish pula. Haram betul. Antara tempat lah yang aku happy. Okay. Alright. So ada lagi ke? Ada lagi. Ada. Okay, favorite movie or TV series? Kalau bukan movie pun mungkin genre ke macam. Aku suka kan. Benda yang aku suka adalah cerita romantik. Dengan aku rasa aku suka tengok cerita hantu juga. Ya, kau memang tak habis ajak tengok cerita hantu. Lepas ni kena pergi tengok movie tu. Yang apa tu, yang Palestin punya budak tu. Aku rasa kita akan nangis. Oh, ya ke? Ya. Cerita tu kau tak tengok ke? Kena tengok tu. Nanti kita pergi tengok. Alright. Okay. Memori mengguris hati. Memori yang mengguris hati Ya. In good way ke in bad way?
Apa yang kau fikir? Depends lah. Mana-mana pun boleh. Apa yang kau fikir? Apa yang kau teringat yang mengguris hati kau? Okay. Dulu aku pernah ada kawan yang duduk sebumbung aku dulu. Okay. Dan aku sayang dia dan dia sayang aku. Which is like macam adik-beradik lah. Yelah. Kan? Hari-hari tolong, jumpa, hari-hari tolong apa semua kan. Ya. Berkawan lah. Berkawan. Tapi bila aku saat aku kehilangan mak dengan ayah, mak dengan ayah aku ni pergi tak lama. terdekat. Ya, Dia tak dekat. lama aku ingat. Mak aku bulan 7. Bapa aku bulan 9. 9. Bulan 10 macam tu lah. Tak jauh. So time tu fasa yang mana aku memang fasa terduduk aku lah. Fasa terduduk aku. Aku tak boleh nak bercakap dengan orang. Aku tak boleh nak jumpa orang. Aku tak boleh nak bercakap. Memang tak boleh bercakap. Aku jadi macam kalau aku cakap nanti aku jadi macam aku salah bukan buat. Diri kau. Aku jadi salah buat. So aku menyendirikan diri. Lepas tu orang yang aku rasa like macam yelah kita dah anggap dia family, tiba-tiba dia pun pergi juga. Which is kawan aku tu pun pergi juga. Astaghfirullah. So aku rasa like macam kehidupan aku tu like macam terguris lah. Terguris, hitam semua ada lah. Semua ada. Tapi aku jadikan benda tu sebagai kekuatan untuk diri aku jugalah. Supaya next time aku kena lebih kuat lagi lah. That's tough actually. Tak semua orang boleh mengharungi benda-benda macam tu dalam masa yang agak singkat. Ya, betul. Betul. Kalau kita kan rasa like macam kita ni lemah, sebenarnya ada orang lagi lemah daripada kita. Setuju? Itulah yang membuatkan aku jadi sampailah sekarang ni. Itu je. Okay, next. Batasan. Batasan. Aku rasa macam banyak benda yang macam bagi aku hint-hint je ni sekarang ni kan. Siut betul siapa yang punya handphone ni. Batasan Ya, batasan. Okay. Pergaulan. Ya. Yeah. Okay. Maksud lelaki. Maksud lelaki Maksud lelaki bagi aku tak apa ni cakap. Kejap. Susah ya. Susah hari untuk ni aku cakap. Susah ya. Betul. Aku pun rasa susah sekarang ni. Maksud aku bagi lelaki lelaki adalah kencing diri. bodoh saja. Kencing berdiri. Betul lah. Perempuan mana boleh kencing berdiri? Boleh lah. Bersepah no. Tak boleh. Tak apalah kalau sepah pun. Aku pernah beranak. Aku tak boleh duduk kat seat. Aku sakit gila. Aku kencing berdiri bersepah no. Tak boleh. Tak boleh. Bersepah. Siut lah. Tapi okeylah aku setuju. Okey, lelaki pada boleh bagi kencing aku berdiri. adalah bukan kencing berdiri, bukan kencing berdiri, bukan. Okey. Boleh jadi leader. Betul? Setuju? Tapi lelaki yang boleh jadi leader tu memang betul. Tapi kadang-kadang banyak lelaki ambil kesempatan sebagai seorang lelaki yang boleh jadi leader. Ya, betul. Yang menghancurkan. In good way lah. Yelah. Kan? Tapi itulah. Aku rasa bila kau adalah seorang lelaki yang boleh jadi leader, kalau kau salah guna, sayang lah. Betul. Betul tak? Banyak dah sekarang sebenarnya kalau nak cakap. Aku rasa tak habis kot podcast kau ni kalau nak borak kan. Tak apa. Kita akan cut kau. Sebab lelaki memang dijadikan sebagai seorang khalifah. Betul kan? So nak jadi seorang khalifah ni bukan senang lah sebenarnya. Sebab engkau nak banyak benda yang kau kena fikir, kontrol. Lepas tu orang surrounding kau, apa yang kau rasa ni tu. Bagi aku tak senang. Tapi kelebihan dia tu ada. Ada, betul. Untuk engkau. Setuju. Sebagai seorang lelaki. Ya. Okay, boycott.
Boycott. Mm-mm. MACD. Okay. Favorite makeup brand? Favorite makeup brand Satu je. Apa Lah, punya banyak lah dia boleh cakap. Tak, sebab aku memang tak ada like macam satu benda yang aku Kau suka. beli yang tu Aku je. tak ada. Aku suka Okay, apa brand yang kau fikir sekarang dalam kepala otak aku lah. Aku cubalah Charlotte Tilbury. Okay. Memang love. Aku pun suka. Okay. Prefer kawan lelaki atau perempuan? Untuk aku. Kalau untuk aku lebih suka kawan dengan perempuan. Ya. Sebab aku boleh kontrol dia. Kawan-kawan perempuan. Kawan-kawan perempuan kita. Pangkah dia. So aku rasa like macam tak adalah aku boleh kontrol dia like macam gila-gila tu, tak adalah. Kadang-kadang perempuan ni ada perangai-perangai dia yang aku perlu kontrol. Kadang-kadang kalau aku tak kontrol, dia jadi gila. Aku yang gila nanti. Better aku kontrol, especially budak sebelah ni lah, orang sebelah ni. Banyak aku kena kontrol dia. Adele pun kata, tak apalah, kau bawa lah bini aku keluar. Aku nak happy je kat rumah. Lama sikit pun tak apa. Sayang, tidur luar malam ni. Itu maknanya trust. Trust. Yeah. Okay, next. Haters. Itu banyak doh sekarang. Di mana-mana ada haters. Kan? Macam-macam. Okay. Alright, next. Favorite food. Favorite food Pizza tengah tunggu. Favorite food aku? Sekarang ni mungkin aku tak lapar. Aku tak fikir apa-apa lagi. So, okay, kau suka Western ke, Italian ke, Melayu ke? Oh, aku suka sup. 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 Okay, sup apa? Sup Thailand ke? Aku tak kisah. Jenis berkuah. Orang Thailand kau suka? Apa maksud kau Thailand? Aku dah tahu dah dia nak bagi hint ni sebenarnya. So, tom yum kau suka? Aku suka tom yum. Aku suka benda berkuah. Maksudnya macam bubur ke kau apa suka ke. Yes. Kau tak suka kering lah. Aku macam tak suka kering. Aku pun tak suka kering. Masa aku pergi Istanbul tu, ya makan semua kering-kering kan? semua makanan Memang. kering weh. Aku dah macam petak lah. Aku macam, Akak, bila kita nak makan benda lain kak? Aku cakap kan. Ya, kat sana memang banyak kering. Kuah-kuah dia pun tak banyak. Dia tak macam India, Melayu, Cina, suka sup-sup, suka kuah-kuah kan. Aku paling suka apa tau? Kalau aku lah, kalau diberi kesempatan, aku nak pergi China lah. China dia orang banyak sup kan. Tapi aku tak suka, tak sedap. Oh ya ke? Pada akulah. Tapi kau kena cuba sendiri. Yalah. Kau tak boleh Selagi dengar. kau tak pergi, kau tak tahu. Betul. Kau kena pergi. Okay, hamba duit. Hamba duit? Akulah. Dia sanggup cancel podcast ni sebab duit ya, kawan-kawan. Actually aku memang bukanlah hamba duit. Maksudnya aku ni sejenis yang workaholic. Faham. Jenis yang suka bekerja. Aku fikir masa depan aku. Kalau tu aku tak ada duit, aku lagi. Tunggu kejap. Kalau aku tak ada duit, macam mana aku nak hidup? Ya, betul. Tapi macam kau cakap lah, janganlah overload sangat sampai sakit kan. Betul. Okay, next. Makin panjang lah pula dia punya next ni kan. Sikit lagi. Okay. Favorite skincare before makeup? Fresca. Episod ini ditaja oleh Fresca. Okay, sebab Fresca dia yang mengeluarkan moisturizer ni. Moisturizer primer ni. Pegang-pegang. Mungkin orang tak kenal. Ni macam ni duduk. Ya. Aku kalau guna benda ni sampai patah-patah benda atas ni aku kerjakan. Ganas. Tapi orang lain boleh je tahan. Tapi aku sampai patah-patah. Aku tak tahu sebab apa. Sebab mungkin aku ganas kot. Sebab bagus lah sebenarnya. Sebab dia memudahkan kerja kau. Kau pakai je moisturizer ni, dia sekali dengan primer. Tu je lah. Memang senang gila. And then boleh tak kau samakan ataupun macam dia sama seperti brand apa, international brand? Hampir samalah. Bobbi Brown sama dengan Bobbi Brown. Bau sama apa semua kan. Yang ni aku tak ada tak lagi. Pernah. Boleh kau hantar pakai... lah kan. Boleh hantar dah lah. Kau nak
sangat kan? Kau nak sangat kan? Sunscreen kau pakai kan? Eye cream semua kau pakai kan? Macam Tapi kau fokus moisturizer primer kot. moisturizer. Banyak makeup artist dia akan fokus dekat Fresca Betul. punya moisturizer primer lah. mana tahu lepas ni kau boleh keluarkan lip moisturizer ke. Faham. Okay, next. Kesunyian. Tapi lagi. Kesunyian. Sabar jap. Sikit lagi. Kehidupan aku penuh dengan kesunyian. Ya ke? Ya. Oh. Dalam kau nampak aku bergembira kan? Bergembira bersama kawan-kawan yang macam non-stop dengan kawan-kawan. Sebenarnya di sebalik tu adalah aku. Kesunyian. Kesunyian tu adalah aku. Tapi aku hilangkan kesunyian tu dengan kawan-kawan. Ya, betul. Setuju? Okay, last. Okay. Alhamdulillah. Paling rindu. Mak ayah aku lah. Itu antara orang yang aku rasa like macam aku menyesal lah. Walaupun kau jagalah mak ayah kau macam mana baik pun kan. Tapi bila one time dia tak ada kan, kau akan rasa tau. Kau akan rasa like macam, weh, rindu siap kau ni macam tak terbanding. Aku fikir juga kadang-kadang bila aku duduk seorang-seorang kan, aku pergi jumpa mak ayah orang apa semua kan, aku macam, kenapa dia orang ada mak ayah lagi ya? Kenapa aku tak ada mak ayah? Faham tak? So aku macam sedih lah benda tu. Sejujurnya aku pun dah tak ada bapa kan. Aku memang rindu gila. Memang. Bila dia ada kita gaduh. Faham tak? Tapi aku bukanlah tak pernah gaduh dengan bapa aku. Tapi kadang-kadang tu jarang lah. Tapi kadang-kadang aku pernah je macam baring, aku sorang-sorang, aku macam meraung, macam menangis, macam kenapa awal sangat? Aku bawa kereta pagi-pagi pergi kerja, aku boleh nangis. Yelah, macam orang boleh spend dengan mak bapak dia orang, dengan aku ada mak lagi lah. Bapak dia orang sampai umur kau dah 70 pun kau ada mak lagi. Betul. Kau 50 macam aku hilang bapak aku 29. Awalnya. Kau 29, aku 27. Lebih kurang lah kan. Awalnya, kenapa awal sangat? Betul lah. Tak puas. Kau faham tak? Aku banyak pergi travel apa semua kan. Sebenarnya sebelum masa 10 tahun aku tak keluar daripada Malaysia tu sebab aku kumpul duit sebenarnya. Sebab kau nak bawa dia orang. Aku nak bawa mak bapak aku. Aku sebenarnya nak bawa aku memang masa aku kehilangan bapak aku, masa tu aku pun buat bisnes lain kan. Aku belum buat makeup lagi. Memang banyak cita-cita aku nak bawa bapak aku ke sana. So yang rezeki yang dapat banyak adalah mak aku lah. Mak aku dapat ikut aku macam-macam. Aku bawa lah pergi. Walaupun tak banyak. Yang paling besar sekali is aku bawa dia balik ke Scotland lah. Hari tu. So tapi sedih weh, pergi balik kampung bapak kau tak ada. Kau jumpa makcik-makcik kau yang rupa macam bapak kau. Macam weh. Ya, benda tu lah sebenarnya. Macam aku kan, kalau bila aku pergi travel kan, especially kalau aku pergi travel seorang-seorang kan, kau faham tak? Aku macam bila duduk dekat bilik hotel tu kan, aku tengok orang dengan anak-anak. Kan? Aku tengok family dia orang apa semua kan. Aku macam fikir Bersyukurnya. Ya. Tolonglah jaga mak ayah. Lepas tu tolonglah ambil video, gambar banyak-banyak. Sebab masa time aku hilang bapak aku tu, kita orang punya video phone macam tak ada banyak ambil gambar. Video tak banyak sangat masa tu. At least ada gambar pun okey dah. Tapi aku macam nak video lah sebenarnya. Aku ada satu voice message yang bapak aku masa tu dia dah sakit teruk lah. Tapi dia nak juga voice message aku tau. Yang tu aku sempat download dan simpan dalam file. Punyalah aku siap tanya dia macam mana nak download ni sebelum nak tukar phone ni nak download. Sebab bila kita tukar phone dulu dia hilang. Sekarang ni kau boleh sync lah apalah semua kan. Dia lah download untuk aku simpan dalam phone, dalam file, dalam email voice tu. Punyalah aku hargai voice message dia tu. Ya Allah, ya Rabbi. Aku ada lagi benda tu kan. Sebab tu kalau aku pergi aku nak tukar phone ke apa ke, aku sampai lunyai lah phone tu. Make sure kau simpan. Aku simpan. Jangan hilang. Betul. Kenangan. Semua betul? Kenangan. Okay, so thank you so much Syari Amin sebab sanggup tolak job datang ke sini.
Aku cubalah. Kan kalau aku tak datang, nanti aku kena batch. So aku macam datang support member-member. So nak lagi tak? Borak-borak macam ni best tak? Sebenarnya seronok je. Seronok kan? Aku bukanlah orang yang di depan kamera. Ya, dia bukan sebenarnya. Aku bukan orang depan kamera. Aku boleh bercakap di belakang kamera. Tapi hari ni rasa mungkin sebab aku starting dengan mengantuk. Aku starting dengan mengantuk dan aku tak ada benda yang aku nak fikir. Adalah tidur. Kau tidur cepatlah sikit. Daripada tidur, baiklah kau buat podcast macam ni. Okay. So thank you so much sebab kau dapat share serba sedikit pasal kehidupan kau dan pasal isu makeup artist lelaki. Okay, so dengan ini thank you so much. Nanti aku jumpa kau lagi lah, mestilah. Nak ke? Yalah. Kenapa kau ingat tu? satu cukup. Alah. Aku pula nak buat episod sampai manalah tahu kau nak buat kan untuk yang macam raya ke kan? Podcast kan? raya kan? Podcast raya ataupun cerita-cerita hantu ke. Banyak kau ada, dia banyak cerita hantu. Okay, nanti kita cerita. Nanti siapa nak Syahari Amin episod yang seterusnya, korang komen dekat bawah. Kalau korang ada cerita lah, topik-topik yang korang nak share ataupun kisah hidup korang yang korang nak share cuma korang tak nak kita tahu you all siapa, korang boleh just emailkan kepada Fresca pula. Korang boleh emailkan kepada apa sayang? Fresh. Tak apalah, kita kena faham. Susahlah Maria ni dah banyak benda dah kena tebuk. Kan? Yang bawah-bawah tu aku tak nak fikir lah mana kena tebuk kan. Kan? Yang mana hilang keupayaannya lagi. Dari baru kena tebuk dengan doktor. So faham je lah. Kau faham je lah. Teruskanlah. So bolehlah korang emailkan cerita korang ke Fresh Talk the podcast @gmail.com. Jangan lupa. Okay, hari ini kita ditaja oleh Fresca, Healthier and Glowing Skin with Fresca. So kalau korang nak dapatkan makeup yang flawless, makeup yang cantik, makeup artist pun pakai, korang boleh cuba kita punya Fresca Deep Hydration Moisturizer and Primer. Okay, thank you so much everyone. Jangan lupa share podcast ni. Kita ada di Spotify, YouTube. Kalau korang nak follow TikTok pun ada juga. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye.